أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini dengan penuh ceria bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, di pejabat, adik-adik yang sedang bercuti, yang panjang cuti disambung. Kita doakan agar cuti ini diisi dengan Al-Quran, dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Al-Fadhil Safas. Satu ni saya Lebih kurang kita ni Ustaz ya. Ceria pada hari ini. Ustaz solo, saya yang ramai-ramai tu. Masya-Allah. Okay. Kita doakan Ustaz ya. Kita terus bersama dengan Al-Quran dengan penuh ceria pada waktu cuti ini. Betul. Mungkin ada yang sedang berjalan Ustaz dalam kereta, ada yang di hospital. Betul, untuk menanti bertemu dengan doktor, tetapi kita nak penenang ya ataupun penawar daripada Al-Quran dengan sama-sama kita melihat dan juga mengikuti halaman akhir surah An-Naml, surah semut Ustaz. Betul, pada hari ini, dan kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari sama-sama kita saksikan apakah ringkasan sinopsis bagi halaman 385. Bermula pada ayat 89 hingga ayat yang ke-90, kita akan melihat kepada apakah balasan kepada mereka yang sentiasa melakukan kebaikan. Ini adalah motivasi kepada kita semua tuan-tuan, dan juga apakah kesan kepada mereka yang berbuat kejahatan ataupun keburukan sebagai kesimpulan akhir di surah semut, surah An-Naml ini. Dan kemudian pada ayat 91 hingga 93 kita melihat kepada perintah untuk kita ini menyibukkan diri beribadah kepada Allah, memujinya dan membaca Al-Quran sebagai jalan selamat untuk kita selalu dipimpin melakukan kebaikan dalam hidup ini. Dan disambung pada ayat 1 hingga 5 kita masuk pada surah baru, surah Al-Qasas, surah ke-28 yang akan membawa episod ataupun musim ketiga kisah Nabi Musa. Bagaimana permulaannya, Allah menyatakan pertolongan adalah terhadap orang-orang yang ditindas dan akan pasti dibantu. Kita baca ayat 89 hingga 93 memulakan majlis kita pada hari ini. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Apa khabar ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian? Mudah-mudahan senantiasa dilindungi Allah, dirahmati Allah. Mak saya dekat rumah tu Ustaz, lama tak ketemu. InsyaAllah akan terdekat ini, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah pemudahkan. Moga-moga sihat semua semua ibu-ibu, ayah-ayah, moga-moga sihat senantiasa. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang diuji dengan ujian kesihatan, ya Allah sembuhkanlah, kurniakanlah kesembuhan kepada mereka ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita nak mulakan bacaan kita akhir surah An-Naml. Kalau dalam tilawah Ustaz, antara lagu ataupun taranum yang akhir, kalau saya lah, biasanya kita akan baca sikah sebelum bayati penutup. Jadi kita nak cuba permulaan ini dengan bacaan murattal sikah, insya-Allah. Jangan lupa sebarkan, kongsikan pada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita di ruangan Facebook agar tersebar Al-Quran ke seluruh pelosok tanah air kita dan di mana jua seluruh dunia, insya-Allah. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man jaa
الحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 89 hingga 93 yes, ya, menutup kepada surah An-Naml. Allah menyatakan pada ayat 89, menjaa bil hasanah, siapa yang berbuat ya dengan kebaikan. Ja ini maksudnya ustaznya bukan ata ni datang dengan mudah. Jaa ini maksudnya datang dengan bersungguh-sungguh dengan usaha, ada kepayahan sedikit, tetapi apakah ia berbaloi? Allah cakap falahu khairum minha, baginya adalah lebih baik daripada apa yang dia buat. Maksudnya bila kita derma ustaz ya, derma, kita solat, kita baca Quran, apa sahaja kebaikan itu Allah akan balas dengan, kalau kita rasa payahlah ya, kita nak derma itu rasa payah ni nak keluar RM1, rupanya Allah akan gandakan ya. Itu sebabnya ada 10 kali ganda, ada 700 kali ganda, ada yang tak terkira gandaan. Pasal Allah dah janji dah bahawa perkara ini Allah bagi dalam bentuk khairum minha, dalam bentuk yang lebih baik. Ini semangat ataupun motivasi Allah kepada kita ustaz ya, dalam kita melakukan kebaikan. Dan yang keduanya wahum min faza'in ya, itu mereka tidak akan pada waktu ketakutan yauma idzin, pada hari ketakutan itu aminun,
Bila hari ketakutan, Masya-Allah. ketika ditiup sangkakala. Betul. Kalau kita sampai pada waktu itu, ataupun kalau sampai di akhirat nanti bila kita keadaan mengerikan, dia akan seseorang yang melakukan kebaikan akan rasa aman. Akan rasa aman. Dia lebih kurang kalau waktu sekarang Ustaz ya, kalau katakan dah nampak air dah turun ya, bagi setengah yang dah bersedia, Betul. dia naikkan barang ke atas ya, ke tingkat 2 ataupun tempat yang tinggi. Jadi bila air itu naik pun dia rasa aman sahaja. Betul. Ya, tapi kalau sebahagian rakan-rakan kita di kawasan Selangor, pertama kali 20 tahun 30 tahun duduk tak pernah banjir. Jadi dia ingatkan air yang rupanya tidak aman. Terkejut pada waktu itu membanjiri kepada. Betul. Jadi ini pengalaman di dunia ini, tetapi faza'in ini adalah ketakutan yang amat sangat bila sangkakala ditiupkan. Hanya bagi orang yang berbuat kebaikan, dia kata saya dah buat persediaan. Okey, go on. Kan, walaupun adalah sedikit rasa cemas tersebut. Tetapi bagi orang yang berbuat keburukan, waman jaa bis-sayyi'ah, pada ayat yang ke-90 itu, fakubbat wujuhuhum, akan ditelangkupkan muka mereka finnar, pada neraka. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun, adakah ini tidaklah kamu diberi balasan kecuali apa yang kamu berikan. Allah baik Ustaz ya. Yes, yes. Buat jahat apa yang sekadarnya saja. Cuma sekadarnya saja itu Allah beri tahu bahawa kalau buat contohnya dia zalim ya, maka Allah bagi tahulah siap-siap di dalam al-Quran agar jangan kita amalkan, ataupun kalau kita tersilap tuan-tuan, kita akan cuba untuk beribadah ataupun istighfar ya, taubat kepada Allah kembali semula. Tidak terlambat, tidak lambat. Ayat yang ke-91, innama, sesungguhnya aku ini diutuskan ya, ataupun diperintahkan untuk beribadah kepada rabb hadzihil baldah ya, kepada Tuhan negeri ini. Ini menarik Ustaz ya. Ya. Di hujung surah An-Naml ini, surah turun di Mekah ya, bila dibacakan ayat ini, aku diminta untuk beribadah kepada Tuhan negeri ini Mekah, dan allazi harramaha walahu kullu syai. Aku ini diharamkan daripada segala perkara. Maksudnya jangan ada benda-benda kotor di sini. Itu clue kepada orang-orang musyrik yang dengar ayat ini. Dia kata kalau katakan kami ini beribadah, kami kena pastikan semua tempat ini akan suci Ustaz. Ya, suci. Tapi tempat waktu itu tak suci. Betul. Ada arak, ada berhala di Mekah itu. Ini clue nak ceritakan bahawa Nabi ketika dah turun surah ini nak berhijrah, I'll get back. Ya, saya akan kembali balik ke tempat ini. Kerana apa? Saya ni diutus untuk memastikan tempat ini suci daripada segala kotoran-kotoran yang ada, dan Allah akan membantu. Wa umirtu an akuna minal muslimin, aku ini diperintahkan untuk menyerah diri menjadi orang yang Islam. Jadi ayat 91 ini adalah satu motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan, walaupun dihenyak macam-macam, akan kembali balik. Betul. Ya, akan kembali balik. Dan kalau katakan kita, ya tuan-tuan sekalian, kalau kita berbuat kebaikan, kita baca Quran, kita nak buat kebaikan, kita nakkan di negara ini suci. Tak nak benda-benda kotor ada. Maka kalau katakan kita buat perkara tersebut, Allah akan bantu kita untuk perkara itu menjadi kenyataan ya. Yang pentingnya ialah kita perlu melaksanakan ibadah kita kepada Allah dengan sebaik mungkin. Dan apakah perkara penting yang perlu kita beri agar kita dipimpin atas jalan hidayah? Ini kesimpulan akhir pada ayat 92 yang sebenarnya juga diterangkan pada awal surah An-Naml ini. Bila Allah menyatakan pada awal surah An-Naml Ustaz ya, pada muka surat yang ke-377 itu, Tasin tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin hudan wa busyra lil mu'minin. Ya. Quran ini akan jadi hidayah, kabar gembira pada orang yang beriman. Ada hujan banjir ya Ustaz ya, ada COVID-19, ada macam-macam yang berlaku. Bagi sebagai orang rasa macam lost. Betul. Rasa aduh, ada kawan saya yang rumah dia banjir, lepas tu kena COVID pula Ustaz. Dia rasakan macam bertimpa. Tetapi bagi yang ada Quran yang beriman pada Quran, dia akan rasa busyra, janji Allah bahawa Allah akan jadikan orang-orang yang menyerah diri kepada Allah ini sentiasa diberi hidayah, sentiasa dapat kabar gembira, dan sentiasa puji Allah, dan Allah akan nampakkan sesuatu yang hebat selepas ini. Itu sebabnya bagaimana kita nak kekal berada dalam vibe, dalam semangat positif ini,
sudah tentunya Quran. Ayat 92 kita nak baca sekali lagi untuk kita meneguhkan diri tuan-tuan sekalian. 2022 dah nak sampai dah. Jangan kita rasa macam hujan dah habis, banjir dah habis, Covid dah habis contohnya. Quran ditinggalkan kerana Quran adalah punca hidayah. Kita baca ayat 92. Subhanallah Ustaz. Tak pernah kita terfikir Ustaz, kita akan berjalan sejauh ini 385. Betul. Bukan kita berdua bertiga saja, abang-abang kameraman kita, kru penerbitan, setiap hari dalam bersama konti Quran. itu bersama dengan Al-Quran. Betul. Allahu akbar. Itu satu nikmat, satu anugerah Allah Taala beri, dan kita dah berada di halaman 385 dah. Dan nak sampai ke halaman 604 dah. Jadi subhanallah, dan tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah yang ikuti daripada pertama ni kan, ayat 1 sehinggalah hari ni halaman 385, tanda dekat mana waqaf, dekat mana dengung, dekat mana apa semua sah. Buat nota sebenarnya. Allah, itu satu pengalaman yang sangat-sangat manislah. Kita ulang baca. Itu sebabnya Ustaznya bila ada rakan kita yang di Puchong kan, yang hilang buku nota dia sekali tu. Insya-Allah lah, kalau tak ada aral hari Jumaat nanti kita ziarah insya-Allah bersama siapa bersama tu siapa kita tunggulah tapi yang pastinya terus tilawah al-Quran seperti mana seruan ayat 92. Jom kita baca sama-sama ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa an atlu al-Qur'an وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما من المنذرين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-92, agar aku membacakan Al-Quran kepada manusia, maka barang siapa mendapat petunjuk, sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya, dan barang siapa yang sesat, maka katakanlah sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah seorang yang memberi peringatan. Inilah peranan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mentilawahkan Al-Quran, Ustaz ya. Yes, Tilawah Al-Quran ini bukan sekadar pada orang yang beragama Islam, kepada semua orang, kepada orang bukan Islam juga Nabi bacakan. Jadi apa peranan kita yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita kena cari ruang, Ustaz ya, bina cara bagaimana saya kena sampaikan Quran ini kepada orang Islam, bagaimana saya juga boleh berkongsi isinya kepada orang yang bukan Islam. Ya, kerana tilawah Al-Quran ini bukan sekadar baca, tetapi kita cuba ikuti dengan kefahaman, dengan pengamalan dalam hidup kita. Maka Allah menyatakan famanihtada, barang siapa yang mendapat petunjuk itu adalah untuk dirinya. Bukannya hidayah ini untuk orang lain, bukannya Tuhan dapat sesuatu, tak. Tuhan tak memerlukan. Betul. Jadi bila kita berusaha, tuan-tuan bersungguh-sungguh yang mencatat nota, walaupun mungkin terketar-ketar ke, ataupun ada yang kata saya cakap laju ke Ustaz ya, kalau tak laju kita tak cukup sejam. Ada yang kongsikan Ustaz, dia salin nota tu. Sebab dia kata Ustaz Fah cakap laju, dia salin, bila habis tu tengok tak faham apa dia tulis. Tapi maksudnya dia tulislah, dia catat apa yang dinyatakan ya. Jadi sebenarnya itu adalah tilawah. Kita bila kita baca, kita cuba fahami, kita catat nota, dan kemudian mungkin nota itu kita kongsi-kongsikan dengan anak kita ke, terlupa buka balik kita baca balik. Sebenarnya ini adalah apa yang dibuat oleh Nabi ya. Maka manfaatnya untuk siapa? Untuk diri kita. Untuk diri kita. Dan kita perlukan sangat hidayah ini kerana kita dah selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, dan bukan sekadar untuk saya, untuk keluarga kita, untuk rakan kita, dan moga-moga kalau kita share, kita budayakan perkara ini terus menerus tuan-tuan, sebenarnya inilah hasanah yang kita nak buat. Subhanallah. Pasal Quran ni dia akan memberi inspirasi Ustaz ya kepada kita untuk buat perkara-perkara mengikut perkataan Allah. Jadi di hujung ayat 93 itu Allah suruh Nabi, suruh kita juga apa yang perlu buat bila kita dapat hidayah daripada Quran. Ya.
Apa katanya? Wa qulil hamdulillah, ya, katakanlah segala pujian bagi Allah, sayurikum ayatihi fata'rifunaha. Allah pasti akan memperlihatkan ayat-ayatnya kepada mereka dan mereka akan kenal, ya. Ini nak menunjukkan apa? Kebesaran Allah akhirnya akan nampak juga bila kita bersama Al-Quran, dan selalu kita sentiasa mengucapkan alhamdulillah. Kerana apa? Kerana lambat laun orang yang tak suka Quran, ya, yang tidak ingin beriman, mereka akan nampak juga kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, dan Allah tidak pernah lalai pada apa yang kamu lakukan. Maksudnya tuan-tuan, apa saja kita buat, kita share, kita bangun apa ustaz ni, bangun awal pukul 6, tengok ulangan, ya, semak balik nota, buat balik. Nampak macam tak ada orang check pun. Kan ustaz tak check pun saya, pasal depan TV memang tak dapat check. Tetapi wama rabbuka bighafilin amma ta'malun, Allah tidak pernah lalai. Allah akan mengira semua itu. Moga-moga itulah yang menjadi falahu khairum minha. Allah bagi ganjaran yang lebih baik untuk tuan-tuan, untuk kita semua, Ustaz, ya. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataan hari ini ialah fazi'a, berasa takut yang mencemaskan. Peristiwa ini berlaku ketika sangkakala ditiupkan di dunia ini, apatah lagi apabila sampai di akhirat nanti seseorang yang berbuat kebaikan. Poinnya berbuat kebaikan atas iman yang diperoleh daripada Al-Quran, maka orang-orang ini akan sentiasa mendapat keamanan. Siapa mereka? Harapnya kitalah tuan-tuan, ya. Satu keluarga kita masuk syurga sekeluarga. Kerana apa? Terus ayah ajak anak untuk baca Quran, kejutkan untuk solat, kamu tolonglah orang banjir ni, mana kita mampu angkat, tak mampu angkat, derma. Tetapi rupanya Allah menyatakan selamat daripada fazi'a ataupun min faza'in yaumaidin aminun. Kita berehat sebentar, kita ingin menyambung kepada surah baru, surah penuh dengan babak yang amat-amat penting kita fahami, Al-Qasas. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Dapatkan yang original lah, tak boleh panjang-panjang sah. Nanti abang-abang inti marah sebab tak sama. Tak sama dia punya tu, tapi isinya sama. Isinya sama, sah. Ya, penting Ustaz, ya, Quran mekar di hati kita. Betul, ini sentiasa kita bersama Al-Quran. Dia mula-mula tu dia macam kelopak lah Ustaz, dia bunga kan. Dia kecil-kecil tu tak nampak cantik. Tapi dia bergila kembang itu, ya, dia akan mekar sehingga melatari kehidupan kita, Ustaz, ya. Betul, Ustaz. Jadi itulah kita patut bersyukur banyak-banyak pada Allah Taala. Ya, atas kesempatan yang Allah Ta'ala beri, kelapangan, kemudahan. Walaupun kalau kita bayangkan, barangkali ada yang berasa saya ni tak pandai langsung baca. Tapi bila tengok setiap hari, boleh. Dan Allah beri kekuatan lah. Maksudnya untuk dalami Al-Quran. Tak apa kita belajar daripada alif bata ke, daripada iqra ke, tajwid ke apa ke. Mudah-mudahan dalam kesempatan hidup kita, Allah Ta'ala beri kesempatan untuk kita menyebut kalimah-kalimah ayat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tengok sekejap ulang kaji tajwid kita. Kita nak lihat huruf ataupun kalimah yang kita nak baca tebal, yang kita nak baca nipis, iaitu contoh dalam surah An-Naml ayat halaman yang ke-385 ni, antaranya dalam ayat yang ke-89 atas sekali kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا. Khairun kita baca kha, huruf isti'la tebal, dan juga run, ra yang kita kena baca tebal sebab baris dua dhammah kan, dhammatain, baris dua depan. Jadi kita baca tebal, khairun tebal. Kemudian contoh yang kedua ayat yang ke-91, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
fokus kita ialah pada kalimah wa umirtu. Ra yang sukun ataupun ra yang baris mati sebelum dia baris bawah kasrah, maka kita baca tarqiq ra itu. Wa umirtu. Kan itu kalimah yang kita fokuskan. Dan contoh kita yang ketiga juga dalam ayat yang ke 92 dalam surah An-Naml juga, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ana minal munzirin. Fokus kita adalah kalimah al-munzirin, iaitu huruf ra yang berbaris kasrah ataupun baris bawah, maka kita baca dengan tarqiq ataupun nipis. Faqul innama ana minal munzirin. Baca nipis tarqiq. Sebab ada setengah pembaca Ustaz, dia nak baca tebal semua. Jadi dia bunyi lain macam sikit macam orang London. Faqul innama ana minal munzirin. Munzirin. Dia nak tebalkan juga ra tu. Tak, dia bukan setiap keadaan tebal. Ada keadaan kita nipis, ada keadaan kita tebal. Kalau ni munzirin ni baris bawah, tapi nipis. Minal munzirin, zirin. Itu. Jadi selamat Jadi kalau dah lepas makan burger tu saatnya dia kena makan kurma baru dapat tu. Bukan pasal tu kan. Dia kena betulkan ilmunya. Betulkan ilmunya. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi membaca ra yang betul ya, bukan ra yang daripada bahasa lain. Itu tak apalah, masa baca bahasa Inggeris tu teruskan tuan-tuan dengan slang London itu tadi ya, insya-Allah. Baik, kita ingin bergerak kepada surah baru, surah Al-Qasas, surah yang ke-28. Surah ini adalah surah yang surah Makkiyah yang bermula dengan huruf muqatta'ah ya. Bila tuan-tuan bertemu dengan huruf ta itu kita dah tahu dah mesti ada kisah tentang bentuk macam ular Ustaz ya, iaitu ular kisah Nabi Musa alaihi salam sudah tentu ada di dalamnya. Dan surah ini adalah surah yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa secara panjang lebar ya, pada musim ketiga. Musim pertama kita sudah lihat panjangnya itu selain daripada surah Baqarah itu dalam surah Taha. Musim kedua pada Syuara. Syuara ya, dan pada musim ketiga ini kita akan melihat bagaimana perjalanan kisah Nabi Musa ini. Kisah Nabi Musa ini lebih kurang macam kisah Nabi Muhammad dan ada kaitan dengan kita lah Ustaz ya, iaitu kalau Nabi Muhammad itu ada Makkiyah Madaniyah, sebelum berhijrah, selepas berhijrah. Kalau kisah Nabi Musa ini, hijrahnya Nabi Musa ini perbezaannya ialah sebelum menyeberang Laut Merah itu yang tongkat terbelah dua itu, maka pada waktu itu tarbiyah ataupun dakwahnya kepada Firaun ya, itu kira macam makiyah lah tu. Tetapi bila dah lepas daripada laut tersebut, itu tarbiyah pendidikan kepada Bani Israel. Di situ banyak kalau di Mekah tu banyak orang-orang musyrik ya, Firaun dan sebagainya. Kalau di Madaniyah ini banyak isunya Ustaz, orang munafik. Jadi kisah Nabi Musa ini dia paralel, selari dengan apa yang ada pelajaran untuk Nabi Muhammad. Dan bagi kita bagaimana apabila kita berhijrah Ustaz ya. Hijrah ini dia ada banyak cabarannya, tetapi yang pastinya dengan Quran yang kita imankan, ia akan memberi panduan hidayah kepada kita. Kita baca ayat 1 hingga 5 memulakan surah Al-Qasas. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat kita, tuan-tuan dan puan-puan yang berkongsi di ruangan Facebook hampir mencecah 1800 sekarang ni Ustaz. Antaranya Ustaz, boleh saya kongsikan Ustaz, Puan Maimunah Ma'ruf ni. Kalau sekali tak dapat tengok live ni rasa sangat gelisah. Masya-Allah. Kadang-kadang berebut dengan cucu-cucu nak tengok TV. Tak apa, mudah-mudahan Allah pemudahkan untuk terus bersama dengan Al-Quran. Juga sahabat kita doakan mudah-mudahan walau di mana jua berada terus dilindungi Allah SWT, antaranya dari Prague. Pernah sampai Prague, Czech Republic. Masya-Allah, Puan Arina kita di Czech Republic. Senantiasa saban hari bersama dengan My Quran Time. Baik. Jadi kita nak mulakan surah Al-Qasas ayat pertama sehingga ayat yang kelima. Pastinya kita nak cuba dengan Muratal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Tilka ayat
الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Qasas. Maksudnya memulakan Al-Qasas itu maksudnya kisah-kisah, ya, kisah-kisah, dan nanti kita akan bertemu dengan perkataan qussi, ya, iaitu kita ikut secara dekat, ya, ikutlah secara dekat. Itu maksudnya bila kita membaca cerita-cerita di dalam Al-Quran ini bukan sekadar ia penglipur lara, tetapi ia adalah sebagai satu perkara yang boleh kita ikut secara dekat untuk kita menuju kepada jalan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ta sin mim ini adalah huruf muqattaah, ya. Ayat pertama ini sebagaimana kita bincang sebelum ini, huruf ini kita tak tahu maksudnya. Yang tahu hanyalah Allah, Ustaz, ya. Sikap kita ialah dengan rasa rendah diri, ya Allah, saya masuk ke surah ini, ke dalam kota Al-Qasas ini, saya pasti akan dapat sesuatu kalau saya ada sikap, ya Allah, saya ni banyak benda saya tak tahu menyebabkan saya tak sabar, saya ni tak bersyukur, saya ni tak. Tetapi ya Allah, tolong bagikan ilmu yang sesuai untuk saya dalam kota. Surah itu maksudnya kota, maksudnya benteng dalam sebuah kota, dia ada identiti tersendiri. Kalau dalam surah An-Naml kita tahu bahawa antara identitinya pasal iman, Ustaz. Iman ini amat penting, memberi kesan kepada hakimin alim, kepada kebijaksanaan dan ilmu. Iman, ya, iman memainkan peranan. Salah satunya cara nak bina iman, Quran. Ya, kalau zaman ini. Dan bila dalam surah ini pun Allah akan bercerita juga pasal iman. Allah nyatakan kalau nak tahu ilmu-ilmu ini dengan sikap merendah diri tak tahu itu, Allah nyatakan pada ayat yang kedua, tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah kebesaran Allah, ayat-ayat yang tertulis, ya, tertulis dengan jelas nyata. Dan kitab ini sudah tentunya kitab Al-Quran yang sedang kita baca. Jadi makin lagi kita baca Al-Quran ini, kita akan dapat kebesaran Allah yang jelas. Yang jelas. Ada tiga kaedah daripada atas, daripada ayatnya, daripada belakang ialah dari segi sejarahnya. Kalau kita tengok kisah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Musa yang akan kita tengok lagi, kisah Nabi Hud, kita pergi ke tempat-tempat bersejarah, kita akan nampak memang mubin. Betul. Apa Quran cakap memang clear. Dan kalau tengok pada alam maya pada ini, Allah nyatakan dalam surah An-Naml pasal gunung, pasal air dan sebagainya. Kita tengok betul lah. Quran ini memang jelas. Dia bukan sekadar sampaikan air adalah air, tetapi air ataupun gunung Allah jadikan itqan. Allah beritahu pada kita bahawa kalau Allah dah buat yang terbaik, adakah kita berbuat terbaik dalam kehidupan kita. Pada ayat yang ketiga Allah menyatakan natlu,
kami membacakan, kami tilawahkan kepadamu sebahagian daripada kisah Musa dan Firaun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman. Kalau kita perasan dalam ayat yang ke-92 yang kita baca tadi, Nabi tilawah Al-Quran. Kemudian pada ayat yang ketiga, natlu, kami tilawahkan kepadamu. Jadi nak ceritanya apa Nabi buat, tilawah itu adalah apa yang Allah telah programkan. Dan kalau kita tilawah Al-Quran tuan-tuan, kita ini bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kita sedang buat setiap hari, tuan-tuan baca Quran, tilawah saatnya, belajar, walaupun kalau alif bata itu kita masih mengangkat rangka Iqra ke, sebenarnya kita berada pada jalan natlu. Allah. Ya, natlu. Pasal bila Allah cakap kami itu, malaikat terlibat, rasul terlibat, cikgu-cikgu terlibat untuk memastikan natlu itu berlaku. Jadi kisah yang dibawakan ini apa? Min naba'i Musa. Min naba'i Musa, iaitu daripada kisah Nabi Musa dan juga Firaun. Naba apa maksudnya? Kisah yang besar. Kisah yang besar. Bila kisah yang besar, maksudnya kalau katakan sekarang ni orang cakap bahawa paras air sungai bahaya. Itu berita besar, kita akan ambil perhatian. Ambil perhatian. Jadi kisah yang akan diceritakan nanti ini perlu ambil perhatian bil haqq, dengan benar satu, tapi ada tujuan. Allah bawakan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah Nabi Musa ini bukannya sekadar ini cerita bestnya kisah Nabi Musa, menariknya macam tengok filem Ustaz kan. Bukan sekadar itu, habis-habis bukan. Tetapi bil haq, ada tujuan. Itu sebabnya kalau biasa ada satu istilahnya double ataupun triple action Ustaz. Triple action maksudnya bila kita tengok kisah Nabi Musa, nanti kita kaitkan dengan Nabi Muhammad, action yang kedua sallallahu alaihi wasallam, kaitkan dengan kita, action yang ketiga. That's mean triple action. Itu sebabnya kalau kita melawat, ada peluang melawat ke mana-mana Ustaz ya. Masa dekat Mesir pernah sampai ke Tursina ke apa? Tursina tak, sampai ke piramid, ke kawasan-kawasan situ saja Ustaz ya, pasal belajar bahasa Arab. Insya-Allah insya-Allah kalau ada ruang bersama tuan-tuan yang ada. Tapi nak ceritanya ialah apa? Kalau kita baca kisah ataupun tengok kepada matahari bulan, itu adalah action pertama. Action yang kedua kaitkan dengan Nabi Muhammad. Apa kesan pada Nabi bila baca ayat tersebut dan kesannya kepada kita? Itu yang kita tengok kadang-kadang dalam My Quran Time ini, sesuatu ayat itu dia memberi kesan pada kita ya. Pasal apa? Pasal ianya kita melalui triple action sebentar tadi. Tapi untuk golongan yang macam mana? Liqaumin yu'minun, ya, kepada kaum yang nak membina iman. Yu'minun ini bukan sekadar beriman, tapi sedang membina iman. Hari ini iman macam tu, kemudian nanti saya nak bina lagi, saya baca lagi. Saya percayalah Quran ni ada manfaat, saya baca lagi. Kerana iman yang ada pada tuan-tuan, Allah akan pandu kita. Allah akan beri hidayah kepada kita, yang sebagaimana kita belajar ayat 92, iaitu apabila kita baca tilawah Al-Quran, pasti Allah beri hidayah. Tapi syaratnya apa? Dengan mindset untuk kita beriman, bukan untuk berhujah. Kita nak cari ibrah pelajaran, bukannya kita nak bangkang apa yang Allah cakap. Kalau nak bangkang Allah cakap, banjir pun orang bangkang Ustaz. Kata Allah, banjir apa bagi banyak sangat kat Selangor, bagilah dekat dia mula bagi kat Amerika ke, dia cakap begitu. Dia kata kalau dia baca Quran, dia tahu bahawa semua ini Allah beri untuk saya ambil manfaat. Itu ayat yang ketiga. Jadi permulaan kisah ini, ya, permulaan ini Allah menyatakan inna fir'aun ala fil ard. Sesungguhnya Firaun ini tinggi, ya, dia memang ada kerajaan yang hebat. Dalam masa yang sama, ala itu adalah sombong. Maksudnya Allah mulakan Firaun ini sombong di bumi, wa ja'ala ahlaha syi'an, iaitu dia menjadikan semua rakyat-rakyatnya itu berkelompok-kelompok. Dia pecah-pecahkan, istilahnya divide and conquer. Maksudnya mudah untuk dia conquer, dia menguasai kepada rakyatnya dengan syarat apa? Pecahkan. Itu adalah perkara yang kita kena ingat dalam hidup kita tuan-tuan, jangan kita dipecahkan. Kita kena disatukan. Orang Islam terutamanya kena disatukan dengan Quran. Beza memang beza Ustaz. Betul. Ada pakai songkok, ada pakai songkok sengit sikit, ada pakai kopiah, ada pakai serban, ada tak pakai, ada pakai seluar jeans lagi. Betul. Jangan pula kita kata dia pakai seluar jeans, ini mesti ada kaitan dengan jin. Kan itu tak ada kaitan pun. Betul, kan. Tetapi nak ceritanya ialah Firaun dia pecah-pecahkan, yastaifu ta'ifatan minhum, ya, dan kemudian apa yang dia buat bila dah dipecahkan, dia menindas kepada golongan di kalangan mereka. Dia tindas mereka, dan bila mereka ini tidak respon, ya, mereka tak komen Ustaz, dia dengar okeylah Firaun, tak apalah, yang penting kau bagi makan, yang penting dapat allowance daripada Firaun. Jadi disenyap dia tak tegur Firaun. Apa yang Firaun buat lepas itu? Yuzabbihu abnaahum. Masya-Allah.
dia pergi bunuh pula. Ya, mula-mula dia kata tak apalah kan. Kita ni tak dijaga pun oleh Pak On, dapat juga makan. Betul. Kan, kalau tidak nak makan kat mana. Perkataan-perkataan itu kalau kita tidak kritikal, akhirnya pemimpin pada waktu ini membuat dia bunuh kepada anak lelaki dan menghidupkan anak perempuan. Anak perempuan tak apa. Ya, tapi anak lelaki dibunuh. Innahu kana minal mufsidin. Ini adalah sifat orang yang berbuat kerosakan. Ya. Ustaz, ya. Nak ceritanya bahawa cara untuk buat kerosakan dinyatakan pada ayat 4, syarat asalnya pecahkan. Pecahkan. Ya, jadi umat Islam kita semua tuan-tuan, dengan Quran ini kita harap kita bersatu. Ya. Ayat kelima kita baca sekali lagi. Allah janjikan apa kepada mereka yang ditindas. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Mudah-mudahan Al-Quran terus menyuburkan hati-hati kita Ustaz daripada pecah-pecah ni. Betul. Awak warna lain ni, warna lain. Betul. Ni. Allahu akbar. Auzubillah min zalik. Okey, baik. Kita baca ayat yang kelima insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Dan kami hendak memberi kurniaan kepada orang-orang yang ditindas di bumi itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi. Jadi ini adalah janji daripada Allah. Betul, Ustaz. Allah wa nuridu, ya. Wa nuridu ini dalam bentuk fi'il mudhari' maksudnya dalam present tense dalam bahasa Inggerisnya. Betul. Maksudnya ini dah benda berlaku. Tapi mengapa Allah cakap kami hendak sekarang? Nak ceritanya apa? Ini clue kepada Nabi Muhammad, kami nakkan bumi ini, Mekah ini dibersihkan. Kamu akan jadi imam dan kamu akan mewarisi Mekah ini. Itu cluenya Ustaz. Betul. Padahal sebenarnya nak cerita tentang kisah Nabi Musa. Betul. Nabi Musa itu akhirnya mewarisi kepada legasi di Mesir itu kerana apa? Kerana mereka ditindas dan akhirnya menang. Tapi Allah menggunakan perkataan wa nuridu itu juga untuk Nabi Muhammad, clue bahawa Nabi akan mewarisi tempat ini, kena buat sesuatu, dan kita juga akan mewarisi sesuatu tempat jika kita berbuat kebaikan dengan cara yang sebenar-benarnya. Dan apakah yang Allah susun, ya, cara Allah susun itu salah satu cluenya Ustaz ialah susu. Susu. Apakah rahsianya? Besok kita tengoklah Ustaz, ya, insya-Allah. Kita lihat dahulu resolusi pada hari ini. Yang pertama, resolusi pada hari ini terus berbuat kebaikan kerana ia akan menyelamatkan seseorang di dunia dan di akhirat. Yang kedua, teruskan tilawah Al-Quran dengan baca dan faham untuk terus kita dipimpin hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya ialah biarpun lemah awal, pada peringkat awal kita lemah, kita tidak ada apa-apa, yakin Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa mak ayah kami, mak ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman wa ya Rahim, jadikan Al-Quran senantiasa bertakhta di hati-hati kami ya Allah, menemani kehidupan kami ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan di syurga hingga sampai ke syurga nanti bersama dengan Al-Quran ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa kita pada hari ini dan terus kita berdoa agar kita dapat mengikuti bagaimana perjuangan Nabi Musa yang menjadi pujukan, menjadi terapi kepada Nabi Muhammad, juga kepada kita untuk terus berjuang. Inilah yang kita ingin sampaikan dalam tabung gerakan Al-Quran. Terus tuan-tuan, kita perlu menyampaikan Al-Quran ini ke serata dunia, ya, sebagaimana kita telah lihat wa an atluwal Quran pada ayat 92 sebentar tadi, agar terus Quran menjadi mekar sehingga ia terus mengamankan dunia ini insya-Allah. Kita bertemu dalam ulangan pada malam ini dan pagi esok terus kita menyambung kisah pasal susu.
pada My Quran Time baca faham amal insya-Allah.